bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Ini tujuan kita dan kita haruslah tahu, kita haruslah menanamkan di dalam fikiran kita bahawa inilah tujuan Allah Taala menciptakan kita. Apabila kita tahu bahawa inilah tujuan kita, maka kita tidak akan mencari-cari alasan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa faedahnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Kita tidak mahu lagi mencari alasan-alasan seperti itu. Kerana kita dah tahu dan sudah faham bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahawa tidaklah aku menjadikan ataupun menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku, itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang saya cintai, ibadah ini bermacam-macam, banyak bentuknya. Puasa, zakat, haji, membantu orang yang miskin, berzikir, hatta memberikan senyuman pun merupakan satu ibadah. Jadi seperti mana saya katakan tadi, ibadah itu dia sangat luas. Dia sangat luas. Macam-macam kita, segala kebaikan-kebaikan itu ataupun perbuatan-perbuatan yang baik itu merupakan satu ibadah. Kita bersedekah, kita membantu orang-orang miskin, apalagi di masa sekarang ini dengan tersebarnya wabak COVID-19 ini, kita dituntut untuk menghulurkan bantuan dan itu merupakan satu ibadah juga. Tetapi ibadah yang paling atas daripada segala ini, yang paling utama daripada segala ini adalah solat. Solat merupakan satu ibadat yang paling utama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita, kerana dengan solatlah kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat itu bermacam-macam jenis, tetapi yang paling utama adalah solat. Nah, apakah solat itu? Ini pun kita perlu tahu. Yang tadi ni kita dah tahu ya, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hak Allah Taala, iaitu beribadah kepadanya dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun. Sekarang ibadah itu, dan ibadah yang paling utama, yang paling tinggi daripada segala-galanya itu adalah solat. Dan apakah solat itu? Ini pun kita perlu tahu. Apabila kita dah tahu apa solat itu, maka seperti mana tadi kita tidak mencari alasan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, begitu juga apabila kita dah tahu apa itu solat, maka kita tidak akan mencari alasan untuk meninggalkan solat. Nah, untuk itu mari kita dengar apakah sebenarnya solat itu. Solat merupakan satu ibadat di mana sang hamba menzahirkan, memperlihatkan kecintaan dan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menzahirkan kecintaannya dan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Dan solat merupakan ibadat yang membuatkan sang hamba itu merasa begitu dekat dengan Allah Taala. Begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, di mana kita setiap solat itu kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Bacaan-bacaan ataupun ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah itu menggambarkan betapa kita itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dapat kita rasakan apabila kita melaksanakan ibadat solat ini. Dan solat juga adalah merupakan sarana untuk manusia itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada surah Al-Fatihah itu tadi, di mana kita merasa begitu dekat. Kemudian kalau kita melihat ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, seperti mana saya katakan tadi, ianya satu sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam surah Al-Fatihah itu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tuhan, hanya kepada Engkaulah kami beribadat dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di situ kita sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
solat jugalah yang akan membuatkan seseorang itu terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan juga yang paling utama di atas segala-galanya itu adalah solat membuktikan ikrar seseorang itu, ikrar sang hamba itu tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini harus kita tahu, harus kita faham bahawa apa sebenarnya solat itu. Solat itu adalah merupakan salah satu alat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu cara di mana kita merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dekat dengan kita, dan salah satu cara di mana kita mengikrarkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ini merupakan satu ibadat di mana ianya merangkum semua perkara itu, dan apabila kita faham, maka saya yakin tidak ada orang yang tidak mahu mengerjakan solat. Kerana kita tahu inilah faedah-faedah yang akan kita perolehi apabila kita melaksanakan ibadat solat. Seperti mana di dalam bab yang lalu ataupun episod yang lalu kita membincangkan berkenaan dengan takwa, dan saya pun dah memberitahukan bahawa banyak sekali ayat-ayat yang membahas berkenaan dengan takwa di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga berkenaan dengan solat ini, banyak sekali ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita kaji lebih mendalam lagi, kita akan dapat melihat bahawa kita tahu ada 114 surah di dalam Al-Quran, dan dalam 114 surah di dalam Al-Quran ini sebanyak 106 tempat ataupun 106 ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu bercakap berkenaan dengan solat. Jadi banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga ayat, sebanyak lebih daripada 100 ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh berkenaan dengan solat. Jadi di sini menggambarkan kepada kita semua betapa solat ini merupakan satu ibadat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukannya. Kalau kita melihat berkenaan dengan solat ini, ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, ya. Ini ayat ni pun kita dah tahu, dan banyak di antara kita hafal, dan di episod yang lepas pun saya dah menyentuh berkenaan dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita semua berkenaan dengan tanda orang-orang muttaqi adalah mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan solat dan membelanjakan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya. Di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh berkenaan dengan solat. Pertama, kita beriman kepada yang gaib. Beriman kepada Allah, kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita menzahirkan keimanan kita itu dengan cara kita mendirikan solat, wa yuqimunas solat. Jadi dia berturutan. Apabila kita dah mengikrarkan bahawa kita beriman, kita percaya kepada yang gaib, kemudian kita menzahirkan keimanan kita itu, ikrar kita itu dengan wa yuqimunas solat, iaitu dengan mendirikan solat kita, dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Hazrat Muaz bin Jabal, di mana sebelum ini saya dah sentuh bahawa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa juga, dengan wujud-wujud yang lain. Jadi dengan solat kita mengikrarkan bahawa sesungguhnya keimanan kita terhadap wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang sebenar-benarnya, bukan sekadar di bibir sahaja.
Kemudian berkenaan dengan solat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti mana saya katakan tadi, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh berkenaan dengan solat. Tadi dari surah Al-Baqarah dan seterusnya dari surah Taha, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-15, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis solata li zikri. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh berkenaan dengan solat. Yang ayat ini bermaksud sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita mengerjakan ataupun mendirikan ibadat solat ini yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat solat adalah supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita ingat kepada wujud keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita, dan penciptaan kita adalah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadat yang paling unggul di atas segala ibadat adalah solat. Kemudian dengan solat juga seseorang itu dapat menyelamatkan dirinya daripada segala perbuatan-perbuatan mungkar dan perbuatan-perbuatan keji. Di mana di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-46 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innas solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sangat pendek ayat ini, sangat sederhana ayat ini, tetapi mempunyai nasihat yang sangat mendalam. Apabila kita melaksanakan ibadat solat ini, maka seseorang itu dapat terhindar daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi rugilah bagi orang-orang yang tidak mahu mengerjakan solat ataupun tidak mencintai solat. Tetapi berbahagialah orang-orang yang mencintai solat, orang-orang yang selalu mendambakan untuk melakukan ibadat solat ini, kerana dia tahu dengan kita melaksanakan ibadat solat ini, kita sebenarnya sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedang memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dengan itu juga kita menzahirkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan solat juga kita akan dapat menghindarkan dan menyelamatkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ini akan dapat kita raih apabila seseorang itu mengerjakan solat bukan sekadar berdiri tegak, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud saja. Tidak. Malah ianya memerlukan ataupun ianya perlulah kita sertakan dengan hati yang penuh penghayatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang banyak kadang-kadang kita melihat kita masuk di dalam masjid, kita melihat orang sedang solat, tetapi solatnya seperti seolah-olah dia sedang dikejar oleh seorang ataupun oleh seekor binatang yang buas, binatang yang ganas. Kelang kabut, rukuknya, sujudnya tidak ada tempo di situ. Tidak ada, seolah-olah tidak ada penghayatan di dalam dia mengerjakan ibadat solat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu solat seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan solat yang mana kita melaksanakan ataupun mengerjakan solat itu dengan penuh penghayatan. Dan ini dapat kita lihat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un wallazina hum ala solatihim yuhafizun." Di tengah-tengah tu ada banyak penerangan ayat-ayat yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang ataupun di dalam surah yang saya maksudkan. Untuk lebih jelas lagi saya bacakan satu persatu. Dan inilah apabila semua ini ada, maka di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ataupun di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yakni orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Nah, siapa pewaris syurga itu? Siapa pewaris Firdaus itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul aadun wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membuka Al-Quran, sama-sama kita semak pengertian daripada ayat yang baru saya bacakan tadi, bahawa sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu telah berjaya. Nah, siapakah orang-orang mukmin yang berjaya itu? Mereka yang merendahkan diri dalam solatnya. Dengan kata lain, dia menghayati solatnya. Bukan seperti apa yang seperti mana saya katakan tadi. Ada juga orang-orang yang mengerjakan solat seolah-olah dia sedang dikejar oleh seekor binatang buas, oleh seekor binatang yang ganas. Sehingga kan dia mengerjakan solat itu secara kelang kabut. Tidak ada penghayatan di dalam solat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti di dalam ayat yang lain tidak mahu solat yang seperti itu. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa dan mereka yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia, dan mereka yang membayar zakat, dan mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apapun yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa menghendaki sesuatu selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan perjanjian-perjanjiannya, dan mereka yang memelihara solat-solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yakni orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Jadi dari ayat ini juga kita dapat mengetahui bahawa orang-orang yang solat ataupun yang menghayati solatnya, kemudian disusuli dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia membayar zakat, dia menjaga kemaluannya, dia memelihara amalannya dan janjinya, maka dan dia memelihara solatnya itu bukan sekadar dia mengerjakan solat, mendirikan solat itu tidak, tetapi dia juga memelihara solatnya itu, maka orang-orang seperti itu, orang-orang mukmin seperti itu dikatakan ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah tergolong dalam golongan orang-orang mukmin yang berjaya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang penonton yang saya cintai, orang-orang seperti inilah